Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di channel Med Hospital bersama Cikgu Hafizul. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan button loceng di sebelah. Assalamualaikum, kita masih lagi bertemu dengan Cikgu Hafizul. So hari ni kita nak belajar apa ni? Linear equation. Ya, linear equation. Cikgu terpanggil untuk mengajar benda ni sikit. Basic lah sebenarnya. Sebab dia adalah daripada tingkatan apa? Kalau ingat, tingkatan 1, Form 1. Form 1 dia topik yang ke-6 tak silap cikgu. Ikut silibus yang barulah. Dia adalah topik yang sangat-sangat penting. So sebelum cikgu masuk lagi dalam dengan beberapa tips yang cikgu cuba kongsikan dengan kamu, so kita kena faham dulu apa maksud linear. Linear adalah bermaksud dia setiap semua equation ni datang daripada perkataan equal tau. Equal bermaksud sama dengan. So bermaksud semua dia punya persamaan, bahasa Melayu dengan persamaan linear kena ada sama dengan. Sebagai contoh lah, kita ambil yang mudah, x plus 4 equal to 8. Ini ada sama dengan, equal, dan linear ni bermaksud power 1. Ingat senang kita kira power 1. Kita akan belajar tu one variable ataupun satu unknown kan. Cikgu tak suka sebut bahasa Melayu kan. Ataupun two variable. Two unknown pun boleh lah. Benda yang sama juga. Kita akan belajar dua-dua ni. Kita akan belajar tips yang paling mudah. Ingat linear ni menunjukkan dia adalah power 1. Ataupun dalam bentuk graf dia akan jadi straight line. Macam ni. Kalau kamu belajar tingkatan 4 nanti kamu akan belajar ni. Kuadratik. Aslinya tingkatan 3 pun dah ada kan. Kuadratik. Dia tanya bentuk je lah. Kuadratik. Ini kuadratik dia power 2. Contoh x kuasa 2 plus 4 equal to 8. Ini contoh. Ini nama dia quadratic equation. Cuma yang kita nak belajar hari ni bukan kuadratik. Kita pandang kuadratik. Kita nak belajar hari ni semua yang power 1 dan one variable. One variable maksud dia apa? Dia cuma ada x sahaja. 1. Kita tak nak x plus y plus x plus 4 equal to y. Ini linear juga. Tapi linear two variable. Nampak two variable. Tak nampak warna merah. Kita tukar warna hitam. Warna putih tak nampak pula kan. Ini two variable. Nanti kita akan belajar juga. Tapi dia sentuh sikit saja untuk variable. Cuma yang lebih penting untuk two variable adalah simultaneous equation. Macam mana nak selesaikan simultaneous equation. Ataupun kita dalam bahasa Melayunya panggil persamaan serentak. Persamaan serentak. Yang ni penting lah. Dia akan berguna sampai tingkatan 5. So that one, semua ni adalah sangat basic. Cikgu akan cuba ajar mengikut gear kamu masing-masing. Gear 1, start gear 2, gear 3, gear 4, gear 5. Boleh? So dah faham maksud dia. Apa kata kita cuba teruskan. Okey, kita pergi pada gear 1 dulu kan. Kita nak warm up dulu. First kali kita kena tahu knowledge serba sedikit. So kalau ada tambah, kita bawa ke sana. Nanti yang bawa, kita guna perkataan bawa. Kita akan gerakkan ke kanan. Dia akan jadi tolak. Semua akan berlawanan. Tambah pula lagi. Tolak jadi tambah. Darab jadi apa? Bahagi cikgu. So bahagi pula jadi apa? Abu jadi apa? Darab cikgu. Bagus. So betul. So ini semua sangat penting. Bila tambah akan jadi tolak. Tolak akan jadi tambah, darab akan jadi bahagi, bahagi akan jadi darab. Semua ni sangat penting. Okey, lagi apa benda yang penting? So contoh, 3x. Bila cikgu tanya kan, apakah operasi? This one is operation ya, operation. Apakah operation yang berlaku di sini? Apa dia nak cakap? Kena pilih sama ada 4 kena pilih. Tambah ke? Tolak ke? Darab ke? Bahagi ke? Kena pilih. So that one apa benda? Ini apa dia ni? Operasi apa? Ada nampak tambah ke? So dia bukan tambah. Dia nampak tolak? Tak ada tolak. Mungkin darab dengan bahagi. So sebenarnya dalam matematik 3x sebenarnya berasal daripada 3 darab dengan x. So kena faham yang tu. Ramai yang tak faham. Okey, apa lagi contoh lain? 3/4x. Ini pun ramai yang keliru juga. Cikgu nak tanya soalan. X ni milik siapa? Milik siapakah gadis ini? Dia milik milik 3 ataupun milik 4. So kena tahu. So kena ingat, bila student banyak dia akan jadi keliru yang benda ni. So cikgu nak terangkan awal-awal supaya kita lebih senang nanti. Sebenarnya dia milik yang atas. Boleh, dia adalah pemilik yang atas. Kalau nampak di tengah, sebenarnya dia adalah pemilik yang atas. Okey, kita sambung lagi dengan soalan-soalan mengikut level kesusahan dia. Okey? Okey, kita pergi masuk contoh soalan yang pertama. Kita ambil contoh. Ini J1 ya. J1 harap-harap. Okey lah. Kita ambil contoh. X plus 4 equal to 8. Okey, ada beberapa rule yang cikgu nak cakap. First yang cikgu nak tunjuk sekarang ni, level yang agak mudah. Dia punya unknown ataupun dia punya variable ni. Variable kita apa sekarang? X kan? Dia punya operasi adalah positif. Nampak? Positif. Yang tak ada tu maknanya positif lah. Semua cikgu nak tunjuk ni yang mula-mula ni memang positif. Nanti kita akan tengok yang negatif. Sebab negatif cikgu banyak tengok student cikgu yang struggle dengan negatif. Sebab dia tak faham sangat konsep dia. So nanti cikgu ajar cara yang paling mudah. Kita kena tukar dulu negatif tu jadi positif. Okey, ini untuk part 1 Untuk yang one variable, untuk two variable, untuk simultaneous kita akan buat untuk part 2 insya-Allah. Okey, doakan cikgu sentiasa sihat lah. Okey, so sekarang ni ingat first kali kena ingat, tambah akan jadi tolak, tolak jadi tambah, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Itu yang paling penting sekali. Dan kedua, yang kamu perlu ingat adalah bila dia masuk rumah orang, dia kena hormat tuan rumah. Contohlah kita pergi rumah orang nak beraya kan. So kita yang memandai-mandai kan. Suka hati buat macam rumah kita tak boleh. So kita kena hormat tuan rumah. Okey, tips dia nombor 2 adalah hormat tuan rumah. Maksud dia macam mana? Okey, sekarang kita kena tentukan. Sekarang kita nak dia suruh solve the problem kan. Solve lah. Maknanya solve for x. Apa-apa pun solve memang kita nak x. Jawapan dia sekarang x plus 4. Kita tak nak x plus 4. So kita kena halau.
Kat sini kita ada kes 1 je, kita nak halau tak ada masalah. Sekarang operasi apa tu anak-anak? Tambah. So tambah kena jadi, bawa pergi sana kena jadi tolak. 8 yang tolak dengan 4. Ni betul. Jangan tolak 4 duduk depan. 4 ni bukan pergi belakang, dia pergi depan orang ni. Ni tuan rumah, ni rumah dia kan. 8 ni rumah dia, dia pergi masuk di rumah depan orang. Tak boleh. Tak hormat orang, tiada adab. So jangan, kita kena duduk ke belakang. So jadi tambah akan jadi tolak. So 8 minus 4 equal to X. Boleh tak? Jawapan dia adalah 4. Ini yang pertama. Okey, kita pergi pula. Kecil sikit. Okey, kita ambil pula warna merah, kita ambil lagi. X minus 4 pula. Equal to 8. Kita nak uji dulu kita punya minda. Bagi bergerak sikit kan. So ini tambah, tolak akan jadi tambah. So 8 plus 4 equal to 12. So X. Soalan memang soft, memang nak cari nilai X. Okey. Ada lagi soalan cikgu? Ya, ini baru tambah tolak. Kita pergi kepada darab bahagi pula. Contoh lain. Berapa darab 4X equal to X? Equal to 8. Ya Allah Akbar. Okey, so macam mana sekarang? So sekarang macam mana nak buat? So, kita tengok ni. First kali kena tahu operasi apa ni. Cikgu, operasi apa ni cikgu kan? So kena tengok ada tambah ke? Tak ada. So tolak pun tak ada kan? Subtraction pun tak ada. So darab, darab ada? Darab tak ada, bahagi ada. Sebenarnya dia darab. Cikgu dah cakap tadi mula-mula. 4X sebenarnya represent 4 darab dengan X. Ni kena tahu. So sebenarnya adalah operasi darab. Operasi darab lawannya apa? Darabnya bahagi. So dia kena bahagi. 8 yang duduk depan. Ataupun kira dia macam ni lah kan. 8 bahagi 4 dia duduk belakang. Ataupun 8 over 4. Boleh. So jawapan dia X sama dengan 2. Boleh tak anak-anak? Tengok betul-betul. So the last one kita tengok contoh yang paling mudah. X kita ambil pen hitam pula lah sebab nampak macam sama kan. So X over 4 equal to 8. So macam mana pula ni? Ini operasi. Nampak sangatlah terang-terang ni adalah operasi. Bahagi akan lawan apa tadi? Darab. So darab 8 times 4. So X 32. Boleh? Boleh anak-anak, ini baru gear yang pertama. Gear yang pertama. Gear 1. Cing 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 cing. Kan. So kita nak masuk gear 2 pula. Sama-sama kita masuk gear 2. Cing 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 cing. Alamak. Jadi apa tu? So gear 2. Sorry. Tak maaf. Tersasul sikit. Gear 2. Alamak. Satu. Okey 2. So macam mana gear 2 ni dia up sikit lah maknanya soalan. So kita ambil contoh contoh yang mudah-mudah sikit lah. Tak nak susah-susah sangat sebab kita akan ikut flow kita punya. 2x plus 4 equal to 8. Okey, ini kali 2. Ada 2 term. Sebenarnya ada ni 3 term sebenarnya kan. So tadi ada 1 saja sebelah sini. So macam mana nak buat? So kita nak memang dia suruh solve memang kita nak X. So yang mana kita kena halau? Ada 2 benda yang kita kena cuba singkirkan dalam hidup kita. 1 2, satu lagi 4. Yang mana satu kita nak buat dulu? Sebenarnya tips cikgu lah, kita kena kebiasaannya lah, kita kena yang jauh daripada X. Ini dekat sebelah dia je. Baik kita singkirkan yang ini dulu. Itu tipsnya dia lah. Tips yang mudah sikit lah untuk kamu faham. So kita singkirkan dulu yang tu lah. 8 minus 4 2x kan. Jadi macam ni 2x sama dengan berapa? 4. Last kali ini kan jadi macam biasa tadi lah. Ini macam gear 1 tadi lah, nampak? Bentuk gear 1 tadi. So harap kamu dah master. So the last answer supposed to be 2. 4 bahagi 2 kan. Bila 4 bagi 2 kena hilangkan ni. Jangan tulis 2-2. Ada banyak penulisan yang salah. Student tu masih lagi tulis ni kan. Masih lagi ada sebelah kanan ni ada 2. Kini ada 2. So cara menulis salah. So bila kita dah bawa, bermaknanya dia hilang. Bila kita pergi sana, maknanya dia hilang. Okey, so jawapan dia X equal to 2. Okey, kita bagi contoh lain dalam gear 2. Boleh kan? So slow kita tengok je. Cikgu cuba slowkan pace cikgu lah. Sebab cikgu tahu kamu semua dah hebat-hebat dah. Ini untuk orang cakap apa, revision sahaja. Okey, yang ni pun sama. Kita nak X, betul? So kita nak halau 4 dulu. 4 pergi sana kena duduk belakang tau. Janganlah salah. Tambah 4, betul? Tolak. Lepas tu kita 2X. Lepas tu X, ini 12. Betul? 8 tambah 4 adalah 12. So X, ni 2 lagi. 2X sama dengan 6. 12 bahagi dengan 2. Akan jadi 6. Tulis dia macam tu. So kamu akan dapat markah penuh. Okey, kita cuba cari lagi soalan-soalan yang lain berkaitan dengan ni. Contoh 2 over 3X minus 4 equal to 8. Okey, yang ni banyak student dia macam mana bila dia nampak nombor fraction, nombor perpuluhan ataupun nombor pecahan ni, dia jadi macam pening kan. Padahal benda yang sama juga, dia adalah nombor. Kalau kita dah biasakan bila tengok benda tu kita takut, so sampai bila pun kita akan takut. So cara dia jangan takut, be calm, relax je. Sebenarnya dia nombor yang sama juga. So sekarang ni kita nak X, solve for X. Apa yang kita nak singkirkan dahulu adalah 4 lah. 4 ni ambil sekali ni. Boleh. So kita bawa pergi sana akan jadi 8 plus 4. Salin balik yang bawah. Memang dalam matematik ni dia more to penyalinan sebenarnya kan. So dia akan jadi, cikgu terus sikit kan. 8 tambah 4 sama dengan berapa? 8 tambah 4 12. So cikgu terus 12. Ni nak memudahkan lah. Mula-mula boleh lah kita buat macam tu. So sebenarnya yang tadi cikgu cakap mula-mula tadi 2/3 tengah-tengah dia punya X milik siapakah kan? Milik yang cikgu nyanyi tu kan. Milik siapakah gadis ini kan. So 2 ni X ni milik 2. Okay, boleh. So kena jadi 2X over 3. So kita nak tukar pun boleh ataupun kita nak macam mana? Kita tukar lah. Kita terus buat ini tukar. Cikgu terus buat So ini nak jimat space kita 2x over 3. Okey, sekarang macam mana cikgu nak buat? So sekarang ni kita nak x. So nak singkirkan yang mana? Yang ni tak kisah. Dia boleh dua-dua sebenarnya, tapi kita biasakan kita singkir yang jauh. Mana lagi jauh? Yang ni lagi jauh. Ni jauh ke ataupun ni jauh? So ni 3 lagi jauh. So ni adalah operasi 3 ni adalah operasi bahagi tau. So 12 darab dengan 3. So masih lagi ada 2x kat sini.
12 darab 3 berapa? 36. Setuju? So siapa yang tak tahu kira tu tak payah congak lah, takut salah. So kena buatlah macam biasa, tekan calculator. So x equal to berapa? 36 bagi 2 jadi 18. Boleh? Ini kita baru kat kia 2. Nanti kita akan tunjukkan lagi soalan. Siapa yang masih lagi tak faham boleh slow-slow. Go slow, cikgu bagi masa 10 saat untuk kamu tengok. Supaya sebelum kita masuk ke level yang lagi baik. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Sekarang kita ambil satu contoh yang mudah dulu. 2x over 4. Soalan sama macam tadi sebenarnya, nampak macam sama kan. Tadi macam mana? Tadi 2/3 x minus 4 equal to 8. Perasan tak yang tadi kita buat kan? Yang tadi, yang ni. Kita akan alihkan yang mana dulu? Kita alihkan yang 4, betul? So this time, apa beza dia? Nampak dia punya over ni panjang sikit sampai ke hujung. So kalau over dia panjang, kita kena jangan alihkan 4 pula yang ni. 4 ni kemudian. Kalau kita alih 4, dia akan jawapan kita akan jadi salah terus. Salah konsep. So kita kena alihkan yang dulu. Kita kena alihkan T3 yang bawah. Boleh? Yang ni alih 4 yang tadi yang atas. Ini alih lain pula. Okey. Kita tunjuk. Yang ni semua contoh cikgu bagi semua yang positif. Dia punya variable. Boleh nanti kita last kali kita akan buat yang negatif lah macam mana. So kita kena alih 3 dulu. So 3 adalah operasi bahagi. So dia akan jadi pergi darab 8 times 3. Berapa? Ni salin balik semula yang sebelah sini. Akan jadi 24. Setuju? Lepas tu jadi macam biasa dah, nampak? Nak buat apa pula ni? Kita alih apa? Yang ni alih macam biasa lah. Kita bawa 4 dulu. Dia akan jadi tambah. So 24. Kat belakang dia tak boleh depan. So tambah belakang. Cuba biasakan. Memang kadang-kadang dia accident jawapan sama. Tapi kebanyakannya akan jadi salah nantilah. Memang cakap sama je cikgu saya buat. Okey, nanti cikgu tunjuk yang mana tang yang akan jadi salah. Dia akan jadi negative number. So tak maulah jadi macam tu. So kita kena biasakan. Dia jiran masuk rumah orang kena hormat tuan rumah, dia duduk belakang. Boleh pegang? Pegang kuat-kuat kan. So jadi plus 4. Ini tinggal 2x. Betul? So akan jadi 28 over 2. 28 ni adalah darab. Kita akan jadi bahagi. So akan jawapan dia last sekali x sama dengan 14. Tak tahu congak tekan kalkulator. Jangan main sebut je. Kebanyakan student ni boleh cikgu cakap lah contoh 28 over 2. Dia main sebut je. Dia main sebut je 20 kan. So jadi salah. Sebenarnya kalau tak pandai sangat tekan je kalkulator akan jawab 14. Boleh kalau dah pandai tu tak payahlah. Dah biasa tu mungkin akan jadi mudah. So kena ingat dua benda yang berbeza ni. Sebelum kita masuk yang negative variable. Boleh? Okey, kita tengok yang last sekali. Negative variable sebelum kita masuk negative variable. So contoh negative variable kita ambil yang mudah lah. Kita ulang soalan-soalan yang sama je tadi. Apa plus 4 sama dengan 8 kan. Okey, so yang ni dia ada berbeza. Macam tadi kita terus alihkan 4. Untuk yang nak alihkan 4 dulu kalau sudah pandai, sudah pandai kan. Kalau dah pandai, memang boleh lah alihkan 4. Last kali kena tukar negatif number. So cikgu tak galakkan lah untuk student cikgu, nampak tak negatif. Kita kena kesan dulu dia dah negatif. Kita kena pergi dia. Kita kena ubah dia. Dia yang pergi ke sana. Boleh? Ubah jadi macam mana cikgu? So ini akan jadi positif 4. So tulis je 4. Positif tak tulis dah. So 8 dia masuk rumah orang kan. Yang ni masuk rumah 8. So kena duduk belakang. Tolak akan jadi tambah. Boleh anak-anak, lepas tu kita buat macam biasa. So dia takkan salah pun. So yang ni jangan terkejut pula x sebelah sini cikgu. Sebenarnya x sebelah kanan ke belah kiri adalah benda yang sama juga. So kita jangan pening-pening kepala. So sebenarnya dia adalah benda yang sama. So kita selesaikan, kita bawa 8 ni pergi sana. Ini operasi apa ni? Nampak je tambah sebelah ni, dia bukan operasi darab. Sebenarnya dia operasi tambah. So bawa sana kena tolak. Ini 4 adalah rumah dia, dia kena duduk depan. 4 minus 8 equal to x. So 4 minus 8 akan jadi kecil, akan tolak yang besar, akan jadi tolak yang besar akan jadi negatif. So negatif 4 equal to x. Tetapi boleh ke cikgu saya nak tulis jawapan macam ni dalam exam PT3? Boleh ke? Jawapan dia tak ada masalah. Jawapan dia masih lagi betul. Dia tidak melanggar syariat matematik kan. Sebenarnya dia betul. Tapi dalam matematik dia ada orang cakap apa? Nak bagi jawapan yang tercantik kan. Tercantik tu maksud dia macam mana? Kebiasaannya kita akan letak x di depan. Cuma alihkan saja x pergi depan, negatif 4 di belakang. So ini yang paling cantik. Biasakan yang ini. Jangan biasakan macam ni kan. Biasakan macam ni. InsyaAllah maka penuh dan orang tak boleh argue apa-apa. Memang itu jawapan yang terbaik. Okey, kita bagi contoh lain. Contoh yang sama juga tapi dengan konsep negatif dia punya variable. So kita ambil 2 equal to 10. Ambil nombor pula 10. Sebab cikgu lahir 10 hari bulan 6 kan, kita ambil 10. So sekarang kita kena measure dulu. This one is negative. Kita alihkan dulu. Boleh? Alihkan dulu akan jadi dia duduk belakang So 10 dulu plus 4x. Boleh? Boleh ke tidak? Yang ni nak tulis turun macam mana cikgu? Ya turun negatif sekali. Jangan biarkan satu-satu pula. Jangan tinggalkan pula kan. Jangan tinggal. Boleh? So jangan tinggalkan. So biarkan macam ni. Kita buat macam biasa. Ini kita nak tinggalkan x saja. So ini gerak ke sana. Negatif 2 kena duduk depan, ni rumah dia. So ini tolak 10 sama dengan 4x. Boleh? Tekan kalkulator akan dapat negatif 12 sama dengan 4x. So 4x last kali jawapan dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi bahagi kan. Ini adalah operasi darab. Pergi sini akan jadi bahagi 12. Negatif 12 bagi 4 akan negatif 3. So x. Nak lebih cantik kan? Macam perempuan lah. Muka tak cantik sangat. Lepas tu dia lipstick kan. Bagi lipstick. Balik macam cantik lah hari raya kan. Di hari raya kan. So cantik. Itulah maksud dia. Cantik. Negatif 3. So inilah jawapan dia. Boleh anak-anak? So kita pergi pada soalan-soalan yang terakhir. So, harap kamu boleh memahaminya dengan lebih baik. So kita ambil contoh. Sama-sama kita buat. Minus 4 equal to 8. So macam mana? Okey, cikgu cakap ini bawa dulu. Tak apa, kita bawa dulu pergi sana. So akan jadi negatif 4. Tinggal 8 plus 2 over 3 x. X kat tengah-tengah, cikgu Hafiz kata x kat atas. Terus tulis atas. Kita nak buat apa? X dekat sini. Nak halau yang mana? Nak halau 2 ke?
Nak halau 2 ke? Nak halau 3 ke? Nak halau 8? Sebenarnya ni kes yang tadi 8. Kita nak kena halau 8 dahulu. So, negatif 4. Ni adalah operasi tambah. Akan jadi tolak 8. Ni tinggal X over 3 sahaja. 2 ke? 2. 2 over 3. Terpadam lah tadi. So, jadi macam ni. Tekan kalkulator elok-elok. Jangan salah. So, negatif 12. Tak apa. Slow-slow. Slow but steady. Itu nak buat apa? Ni baru halau 3 pula. Ni adalah bahagi. Pergi sana jadi darab. Negatif 36. 2x. The last one, the final answer. Ini bahagi kan? So, cikgu terus buatlah. X equal to berapa? 36. Negatif 36 bahagi 2. Negatif 18. So, ini jawapan yang terbaik. Okay, nak lagi satu. Kita bagi satu soalan bonus sebelum cikgu menutup tirai untuk part 1. Nanti part 2 kita akan belajar two variable yang simultaneous. Cikgu nak fokuskan kepada simultaneous. Yang ada simultaneous ni dia ada dua. Iaitu cara dia yang pertama elimination. Ni elimination method ataupun penghapusan. Hapus. Dan satu lagi teknik dia adalah substitution. Ada kaedah masuk-masuk. Ini ada dua, nanti kita akan belajar. So, sekarang ni kita fokus. Last soalan bonus cikgu nak bagi kat kamu. Mantap ni lah. Soalan bonus. Okay, kita tengok soalan ni apa. Last negative 2x minus 4 3 over 3 equal to 8. So, macam mana? Macam cikgu cakap tadi lah. Kita nak halau yang mana satu. Ni sekarang negatif. Ini kes lain pula. Cikgu kata nak kena bawa dulu. Sebenarnya kalau kita nak bawa pergi sana jadi susah dulu. So, kita jangan bawa dulu. Kita jadikan dia satu tingkat. Ini sekarang 2 tingkat tau. Nampak 2 tingkat. Kita jadikan dia satu tingkat. Maksud cikgu macam mana? Kita halau 3 dulu. Dia akan dapat berapa? Sini akan pergi sana jadi darab. So, akan jadi macam ni. Negative 2x minus 4 equal to 24. Bila dah nampak macam ni, baru senang sikit. Baru kita ubahkan negatif ni. Kita gerakkan ke sana. Kita akan dapat 24 kena duduk rumah dia. Depan. Plus 2x. Equal to. Yang ni turun bawah semua sekali. Ambil dia punya sign sekali negatif. Jangan lupa dan jangan buat salah yang itu. So, sekarang ni kita buat macam biasa. 24 adalah tambah bawa ke sana. Negative 4 plus ke? Minus sayangku. Minus 24 equal to 2x. So, akan jadi negative 28. 2x, the last answer dia akan bahagi akan jadi x sama dengan negative 14. So, harap-harap boleh memberi manfaat video ni. Ini adalah part 1. Part 2 kita akan masukkan two variable dan kita akan fokuskan focusing on the simultaneous equation yang ada two method, elimination method and also the substitution method. Sebab benda ni penting sampai tingkatan 5 SPM pun, ADMAT pun, math mode ke, kita masih lagi menggunakan teknik ini. So, kena master yang ni daripada tingkatan 1 supaya tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 kita lebih menyayangi dan mencintai matematik. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.